Baik, kita masuk prinsip yang ke-17, al-usulus sabi' asyar, yaitu wal aqidatu asas amal wa amalul qalbi ahammu min amalil jarihah wa tahsilul kamali fi kilayhima matlubun syar'an wa in ikhtalafat martabatal talab. Yang bermaksud akidah adalah asas bagi aktiviti amal hati lebih penting daripada amal anggota badan. Namun upaya mencapai kesempurnaan pada kedua hal tersebut merupakan tuntutan syariat, meskipun kadar tuntutan masing-masing berbeza. Jadi hari ini pergi kepada yakni amal qalbi dengan amal jawaran. Jadi untuk permulaannya mungkin kita mula dengan Tok Muk dulu. Bagaimanakah kalau Tok Muk nak menjelaskanlah zaman duk mengajar dulu daripada perspektif syariat, bila nak menjelaskan hubungan antara amalan amal luaran jawarih ni, apa nama ni lah, kalau kata orang tua-tua dulu dia kata solat tunggak tu lah. Maksudnya amalan-amalan yang bersifat zahir. Dan kaitannya dengan apa nama amal qalbi, yakni itu yang dikatakan innamal a'malu binniyat apa semua tu. Kenapa Islam ni meletakkan pentingnya dua komponen tersebut? Mungkin Tok Muk boleh mula dengan premis itulah. Pentingnya ketetapan hati dengan amal jawarih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bermula daripada hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi saya hari ini tidak nak bercakap macam orang fiqh bercakaplah tentang hukum. Kalau kita buat sesuatu, niat kita lain. Dari segi ibadat macam mana, dari segi muamalat macam mana, dia ada tu dalam kitab-kitab fiqh tu. Al-aslu fil ibadah sekian, al-aslu fil muamalat sekian. Jadi dia kata kalau niat lain dibuat lain dalam muamalat, kira sah. Dalam ibadat kalau niat lain dibuat lain, tak sah. Tak apalah tu. Dia misalnya kan dia nak puasa wajib, dia pergi niat puasa sunat. Dia puasa lah, tak sah lah. Kemudian dalam muamalat ni dia sebenarnya nak sewa, dia pergi akad jual, tapi niat nak sewa, jadi sewa. Jadi macam tu. Jadi hak tu saya rasa semua sekali dah faham dah orang kampung kita, kecuali yang tak belajar itulah. Tetapi apa yang kita nak huraikan di sini sebagai suatu dasar perjuangan. Saya bila bercakap tentang usul Insyuri ini, saya tak nak keluar daripada dasar perjuangan. Jadi Imam Banna kata yang penting ialah apa yang anda niatkan. Tapi janganlah pula kita keliru tentang niat tu. Niat ni saya nak translate kepada objektif. Apa perjuangan objektif anda? Kalau perjuangan objektif anda itu, kalau objektif perjuangan anda itu untuk mencari kekayaan sendiri, maka dia tidak jadilah. Tidak jadi perjuangan lah. Itu artinya satu kerja untuk faedah sendiri. Kalau perjuangan itu untuk mencari pangkat. Sebab tu dia kata rajulun yuqatilu himiyatan wa rajulun yuqatilu syaja'atan. Lepas tu dia tanya Nabi, ayyuhuma fi sabilillah? Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Ada seseorang ini berjuang dengan begitu berani, tetapi ada terselip di sonobarinya ialah
untuk membalas dendam terhadap kafir musyrikin tu. Kerana masa di Mekah tu kafir musyrikin tu menganiaya dia. Ataupun kerana berani. Kita kata macam Khalid Walid kan sangat berani. Tapi bukan nak mempertikaikan soal Khalid tu, maknanya kalau dia berjuang kerana dia tu jenis pejuang tetapi objektif dia tidak lillahi ta'ala, maka dia akan lahir sebagai seorang pejuang yang dihormati. Tetapi nak kata pejuang Islam yang dapat berkat pada Allah tidak ada. Sebab tu Nabi kata dua-duanya tidak fi sabilillah kecuali man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ini saya nak katakan objektif itu. Tetapi malangnya masyarakat kita, terutama sekali di Malaysia, hidup berkelahi masalah niat wuduk lah, niat apa semua sekali. Bagi kita, kita kata niat itu ialah benda yang terlintas di hati begitu. Tetapi untuk perjuangan, saya nak translatekan maksud niat di sini ialah objektif perjuangan itu sendiri. Innamal a'malu binniyat. Pak Nabi kata, sebaik-baik apa yang dilakukan pada waktu itu ialah hijratul Rasul. Kerana tanpa hijrah, Islam tidak akan survive. Islam dilanyak, dilenggek apa oleh di Mekah. Maka orang yang melakukan hijrah itu dengan mengorbankan segala-galanya, meninggalkan penghalaman, meninggalkan anak saudara, meninggalkan harta benda, meninggalkan apa semua sekali, sampai yang kaya-kaya di Mekah menjadi miskin apabila berhijrah. Sebab berapa banyak sangat boleh bawa barang-barang tu. Jadi tinggal semua sekali. Itu dia kata ke hijrah. Jadi oleh kerana itu, kalau terlintas di hati bahawa dengan penghijrahan itu, dia nak mendapat sikit sebanyak keuntungan apabila sampai di Madinah. Mungkin dia kata sampai di Madinah nanti tak apalah. Kita boleh berniaga dengan jayanya sebab kita yang memerintah nanti. Itu sudah objektif. Perjuangannya tercemar. Jadi oleh kerana itu, soal pencemaran objektif dalam perjuangan itu, suatu benda yang sangat kita kena jaga. Jangan kita berjuang dengan niat atau objektif tak betul. Satu, janganlah objektif perjuangan kita itu tercemar oleh sesuatu yang lain. Maka dari segi ni, Islam ni, dia adalah sebuah agama yang perfectness. Apa dia panggil tu? Yang perfect, ya, yang nak kepada dia panggil apa istilah tu, saya pun perfectionist. Seorang yang perfectionist, yang not excellent, yang kebaikan. Sebab itulah pejuang-pejuang Islam tu orang yang tak ada tolak bandingnya dalam semangat perjuangan, dalam melakukan perjuangan, dalam berkorban untuk perjuangan. Tidak ada tolak bandingnya. Sebab itulah Islam berhak mendirikan tamadun Islam dalam waktu yang singkat. Jadi saya sekarang ni, saya tidak mempertikaikan pejuang-pejuang kita di Malaysia ke, di Palestin ke, di negara Arab semua sekali. Sebab tu Tuhan tidak beri berkat kepada kita dalam perjuangan kita kerana Tuhan nak melihat innallaha la yanzuru ila suwarikum bal yanzuru ila qulubikum. Satu masa dulu kawan saya yang rapat dia kata, mu ni mamuk. Bagus mu ni. Bukan saya nak cerita tu bagus. Tapi tak betul mu. Mu tak bakal mu tak kapi, tak bakal serban. Kata aku, kalau mu nak kritik lagu tu, klik lah. Aku tak saya dengar. Mana kalau perjuangan tu duduk di pias serban, pergilah. Kita ada hati masing-masing. Aku tak tahu hatimu, mu tak tahu hati aku. Kawan baik. Dia pun tak apa. Kalau aku nak klik lah, dia pun balik lah. Okey. Jadi soalnya, kita punya, kita kata appearance di luar, tidak selama-lamanya menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Okey. Jadi soal sekarang ni, bukan saya nak cerita, kalau kita mempunyai niat yang betul, kita punya appearance lah, di luar ni,
Macam mana pun tak boleh begitu. Tetapi jangan kita kata orang macam tu tidak ada niat perjuangan Islam. Mungkin kita tak faham. Dan begitu juga kita nak memperjuangkan Islam itu tidak semestinya orang yang luarannya itu hebat dari segi keislamannya. Macam kita dengan saya dengan Dr. Kamil adalah syarah Islam, kemain lagi clear, duk puji sedap. Belum tentu kami perjuangan Islam yang betul. Mungkin kami hanya seronok-seronok kerana kita berbincang dapat sokongan daripada semua sekali. Jadi itu saya rasa mukadimah saya yang saya nak katakan kepada bahawa yang dikatakan a'malul qalbi itu lebih diutamakan daripada a'malul jawarih. Maknanya dalam perjuangan, kalau anda seorang pemimpin, anda perlu faham dan cepat faham dan cekap memahami para pengikut anda. Orang ini yang selalu duk datang kepada tuan, lalu datang kepada saudara yang rupa-rupanya kaki bodek yang tidak mempunyai keikhlasan langsung. Ada orang yang menyisihkan diri, tidak cukup rapat dengan kita, tetapi dia punya hati cukup ikhlas dalam perjuangan kita. Ini kalau kita seorang pemimpin. Begitu juga kalau kita seorang pengikut. Kita juga perlu menilai para pemimpin kita dari perspektif ini. Itu mukadimah yang saya boleh bagikan dalam membuka perbincangan tentang prinsip yang ke-17 ini. Kian. Ya Ustaz. Alhamdulillah, Tok Muk bawa kepada jalur yang khusus lah pada hari ini. Jadi kita ingat Ustaz kami kena sambut apa yang yang dibuka oleh Tok Muk tadi berkaitan amal qalbi dengan amal jawarih ini. Jadi sebagai tambahan kepada apa yang sudah dimukadimahkan oleh Tok Muk tadi, mungkin Ustaz kami ada perspektif sama ada dalam aspek organisasi dan jemaah tadi ataupun gerakan tadi, dan juga dari aspek seorang Muslim sebagai individu lah, mungkin begitu. Silakan Ustaz kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Datuk Mu start dengan hadis, saya pun nak mulakan dengan hadis lah. Iaitu hadis yang Nabi berdoa kepada Allah. Yang saya tengok rapat sangat antara hubungan zahir dengan batin. Iaitu hadis Nabi yang semua kita dah hafal lah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ni Muslim. Maknanya Nabi minta kita lagi lah. Nabi minta jauh dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi minta daripada hati yang tidak khusyuk dijauhkan. Nabi minta nafsu yang tak kenyang-kenyang. Dan Nabi minta doa yang tidak diterima itu dijauhkan. Ini kita tahu semua bahawa umur kita ni terhad. Kerja kita banyak. Imam Bana berkata, al-wajibatu aktsar minal awqat. Kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang kita ada. Jadi kita bertemu dengan orang, kita berjaga malam, kita baca kitab, kita menulis. Jadi semua tu, kalau nak buat semua tak mampu. Sebab waktu kita terhad. Tugas kita banyak. Mati bila masa boleh datang. Jadi kita kena pilih yang terang-terang mana yang patut. Macam buku banyak. Daripada sejarah Parsi, syair. Tapi kita carilah buku-buku yang boleh membawa kita kepada lebih berfaedah. Kalau orang nak periksa, walaupun buku banyak, kita bacalah buku tu masuk periksa esok lusa tu. Tak akan nak pergi baca buku Greek, buku Parsi, buku macam-macam. Demikian jugalah ilmu tadi pun ada ilmu mudarat macam ilmu sihir. Ada ilmu tak mudarat tapi tak ada faedah.
Ada baca syair-syair jahiliah. Baguslah bahasa dia. Tetapi ada ilmu-ilmu yang kita boleh guna. Maka sebab itulah dalam kita nak mencari ini semua, kita carilah ilmu yang memberi manfaat. Ada orang cari ilmu kerana nak ijazah. Ada orang cari ilmu nak suruh doktor, orang gelar doktor. Ada orang cari ilmu nak suruh dapat gelaran macam-macam. Tapi ada orang yang kata wa adallahu Allahu ala ilmi, surah Al-Jasyah ayat 23. Orang yang dengan ilmu tu juga dia boleh jadi sesat. Maknanya puak-puak yang buat jenayah besar-besar tu, jenayah bank lah, rokok ini, semuanya guna ilmu. Atau ada ilmu suka-suka je. Exercise je. Dan sebab itu kita nak tekankan supaya ilmu yang kita cari ini ilmu yang betul-betul bermanfaat. Kata hari ni masuk masjid, dia tengok ramai orang duduk kumul, seorang syekh duduk mengajar. Nabi tanya mengajar apa tu? Dia kata mengajar tentang keturunan orang Arab tu. Hebat keturunan orang Arab ni. Jadi banyaklah ilmu-ilmu yang begini. Ilmu-ilmu yang bagus. Seronok. Dengan cerita. Han tua, han jubak, han leki, kajak-kajak baik, kajak mana-mana. Tapi apa yang faedah untuk kita, kita kena tengok. Sebab itu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Dalam kehidupan saya bacalah. Kita balik selalulah. Kita Imam Ghazali dah. Sampai ke Muncak Madrasah Nizamiyah tu sebenarnya universiti. Dia jadi rektor dah. Tapi akhir dia tinggal. Pasal apa? Pasal dia terasa aku ni nak cari nama. Pasal hebat. Pas berawal dengan orang pun tak pernah kalah. Akhir dia pergi. Bila dia balik semula tu, jumpa dengan Ibn Arabi Al-Maliki. Bukan Ibn Arabi tasawuf tu. Ibn Arabi Al-Maliki. Ibn Arabi kata apa mu balik pula nak mengajar ni? Dia kata dulu, aku pergi cari. Sekarang ni Tuhan atas aku untuk nak mengajar benda yang baru ni. Ibn Asakir juga adalah cerita dengan Ibn Asakir dan sebagainya. Maknanya pada zaman itu, Imam Ghazali sudah jadi contoh toladan seorang yang berjuang sampai tinggi lah. Sehingga dapat penghormatan di raja dan sebagainya. Zaman ini profesor di raja lah. Akhir dia tinggalkan, dia rasa ada macam terdetik. Sebab tu kalau molek lah. Benda yang kecil, kitab dia mungkin Abdullah tu baca lah. Saya baca di mana kali habis. Hebat. Mana dia menceritakan, meluahkan perasaan dia. Seorang yang sudah sampai kepada segala-gala lah. Tapi akhirnya dia meninggalkan. Sama juga kita pergi kepada qalbun la yakhsha. Hati. Hati kita ada semaya banyak. Orang kata lekuk dai-dai. Tapi kalau tidak ada khusyuk, kata Imam Ghazali, semaya ada angkat kepada Tuhan tu ibarat kambing yang tak ada nyawa. Kambing yang tak ada ruh. Mana Tuhan nak terima? Sebab itu hanyalah bangkai sembahyang. Sebab itu nak pada khusyuk. Tapi kita pun, saya pun semaya lah khusyuk atau tak khusyuk. Kadang-kadang tengok semaya tu macam-macam lah. Dia mari cerita-cerita. Apa kata lagi pergi kepada yang ketiga? Wa min nafsin la tashba. Nafsu. Nak pangkat, nak harta. Kalau boleh 1 juta, 2 juta, 1 bilion. Orang sekarang sudah cakap bilion-bilion. Bukan bilion harta saja. Cukai bilion dah. Tak berapa dah. Kalau cukai bilion, harta mana. Tapi kita nak. Saya pergi sebuah rumah di Kuala Lumpur. Saya bila lalu dengan kereta saya tu, saya tengok 8 buah kereta buah rumah dia tu. Orang kata dia ada 20 buah, tak tahu. Tapi maknanya, dia gelaran kita dengan harta kita, dengan anak pinak kita. Tapi benda itu semua tu, sebab itu Tuhan peringatkan kita. Surah Az-Zukhruf. Fadharuhum yakhudu wa yal'abu hatta yudamahu la adu. Kamu duduk keadaan lalai leka sehinggalah kamu bertemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dia juga, yang kita jangan lupa juga, kita minta jauh daripada doa yang tidak diterima. Berapa ramai orang Islam sekarang ni? Bilion. Duk berdoa di masjid-masjid. Tuhan terima ke doa kita? Doa adalah khutbah-khutbah Jumaat. Doa suruh hancurkan musuh-musuh.
tak hancur-hancur juga. Kenapa ini semua? Kerana mungkin doa-doa kita tidak khusyuk. Jadi kata surah Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin." Doalah dengan penuh tadarru', dengan penuh rasa khusyuk. Allah Taala tidak suka kepada orang menceroboh. Jadi sebab itulah syarat pertama doa nak diterima, makanan kita halal, minuman kita halal, pakaian kita halal, tempat tinggal kita halal. Tapi kita ni bolak dengan harta haram, bolak dengan rasuah, bolak dengan macam-macam. Doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu tak perlu, la yakhsha, hati pun tak khusyuk. Wa min nafsin la yashba', tak kenyang-kenyang. Wa min da'wati doa putus hati terima. Sudah. Macam ya sebut tadi lah. Jadi esok dari akhirat ramai orang alim kena masuk neraka. Ramai orang kaya masuk neraka. Ramai orang berjihad masuk neraka. Kerana tidak ada keikhlasan hati. Sebab itu saya ingat Imam Ghazali dekat nak mati tu, ikhlas, alaika bil ikhlas, alaika bil ikhlas. Dan mukadimah saya nak tutup, tak semua ilmu yang kita tahu kita buat. Tak semua benda yang kita buat mampu kita buat dengan ikhlas. Dan kita buat ikhlas itu buat dengan sempurna. Dan sebab itu nak ada bertakut, bertemu, teradu perbuatan zahir dengan perbuatan batin. Janganlah sedekah kerana cari nama, kerana nak pangkat, kerana nak jasad. Sekarang ni kita nak berebut ni betul-betul kita semata supaya nama kita rakat sebagai pejuang. Wallahu a'lam. Baik, tempat saya ni hujan agak lebat. Saya jangka akan ada gangguan siaran lah. Tadi pun dah lag tu. Cuma selagi boleh ni kita teruskan lah, insyaAllah. Yeah, okay. Tadi Dr. Kamil sebut mengenai belajar exam, esok exam tu. Jadi menarik perkara itu. Saya ni ada satu perangai Tok Muk, Dr. Kamil. Ada subjek yang kita kurang suka, menyebabkan kita kurang motivasi nak baca sungguh-sungguh dalam subjek tersebut. Jadi malam exam tu pun kita akan baca buku subjek lain. Jadi dan bila tak baca ni memang tak boleh nak jawab lah. Tak jawapan. Kita baca benda lain sebab kita. Jadi dalam belajar ni tak boleh dia panggil sombong lah gitu ko. Iyalah. Baik. Balik pada Tok Muk tadi. Ya. Menarik bila Tok Muk melihat niat itu sebagai objektif ataupun istilah yang jemaah suka guna adalah hadaf. Ataupun dalam mutaakhir ini kebanyakan orang membicarakan tentang istilah maqasid. Barangkali Tok Muk boleh hurai ataupun kaitkan dengan apa yang Tok Muk bincang tadi dengan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi itu. Ada kolerasi ataupun tidak itu? Dia ada sebenarnya. Cuma saya nak kecualikan tentang maqasid ini. Sebab maqasid ni bukan dalam hati. Orang kita tak berapa jelas tu. Maqasid itu ialah maqasidus syariah. Bukan maqasid al-muslimin. Bukan, tidak. Dia dalam bab maqasidus syariah tu dia tidak membicarakan tentang kita punya qalbu, kita punya hadaf. Tak. Dia hanya membicarakan tentang maqasid pensyarak. Kita cerita tentang apa objektif Tuhan menentukan hukum. Dia bukan menceritakan apa objektif kita apabila kita melaksanakan hukum Tuhan. Itu lain. Tapi ini mengenai hadaf.
Yang dikatakan ini hadaf. Kita mempunyai hadaf yang sekuat mana atau mempunyai objektif yang sekuat mana dalam perjuangan ini ataupun dalam hidup ini atau dalam melakukan sesuatu. Yang pertama tadi saya katakan ialah kita perlu mempunyai objektif yang jelas, dan kalau terdapat sedikit sebanyak kekurangan dari segi appearance tadi, ataupun saya masih lupa istilah Melayunya, dari segi apa kita katakan penampilan. Dari segi penampilan tadi terlampau ragak ke sikit atau terlampau kongor ke sikit, terlampau nampak tidak wibawa ke sikit, itu kita perlu maafkan. Rambut yang panjang, gondrong, tu kita tengok hati dia macam mana. Ataupun kopiah dia berkulak macam mana, kita tengok hati dia macam mana. Adakah ini sesuatu. Kemudian saya nak pergi kepada unsur yang kedua, iaitu selain daripada perfection tadi, kita perlu ada satu unsur disiplin. Sebenarnya disiplin ni benda amalil qalb, benda dalaman. Seseorang yang berdisiplin itu ia mempunyai peraturan hidup yang jelas. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang pemimpin yang sangat berdisiplin. Saya katakanlah, saya nak tunjuklah pengalaman dalam hidup saya, Engkau Aziz. Engkau Aziz, seorang pemimpin yang sangat disiplin. Saya cerita ni. Bila dia jadi pengurusi Senat, saya rasa berapa tahun, 5-6 tahun. Ni Dr. Kamil pun ada juga lah dalam Senat tu. Dia masuk, nyuk, cuk, duduk, pok. Dia tukulkan apa dia punya meja tu. Start. Meeting. Cukup 2 jam. Cukup 2 jam, agenda tak habis lagi. Sebab orang cakap banyak hari tu. Kemudian, dia ketuk pintu tu. Dia ketuk sebab 2 jam sudah cukup. Dia kata, saya minta 15 minit lagi. Kerana saya minta tambahan masa. Minta daripada Senat. Dia pengurusi Senat. Saya minta tambahan masa. Setengah jam lagi atau 20 minit lagi. Okeylah. Sampai habis, dia tak ada kata apa-apa dah. Lepuk. Walaupun tengah cakap tu, lepuk tu. Okey, habis. Itu dia punya disiplin tentang masa. Sebab itu, dia pakai jam. Bukan jam yang menunjukkan minit. Dia jam yang menunjukkan saat, second. Juga. Mana orang macam ni, kita boleh jemput dia, datang meeting pukul 4.20 minit. Itu okey. Saya punya cikgu, saya punya supervisor, Profesor Hooker. Dia kata, Mahmud, kamu datang pukul 2.30 hari ni. Nak cerita orang yang berdisiplin tinggi ni kan. Ini profesor-profesor yang besar sampai Hooker ni, walaupun dia orang New Zealand, jadi profesor di England, tapi dia menjadi rojokan daripada orang Malaysia dalam undang-undang apa tu pepatih. Saya pernah tengok. Dia kata, tengok Mahmud ni, ada orang Negeri Sembilan hantar surat kat aku. Apa dia? Dia kata, Virginia Hooker ke? Ya? Virginia Hooker tu. Profesor Barry Hooker. Seorang profesor perundangan, undang-undang. Jadi, dia yang menjadi rujukan. Mana dia kata kamu datang pukul 2.30. Saya takut tersilap tu. Pukul 2.20 tu, saya dah sudah mesti depan pintu dia. Jadi kita react kita pulanya. Macam juga Senat Engkau Aziz. Jarang orang pergi lewat lah apa semua sekali. Tapi dah Engkau Aziz syak. Tapi kalau pengurusi itu dia pergi bual dulu, berbebel dulu, kemudian dia yang banyak cakap. Dalam Senat dia tak banyak cakap. Bila orang cakap, dia dengar ni, orang ni cakap, dia panggil peluang itu. Akhir,
Okey, dia buat kesimpulan. Itu orang yang ada disiplin. Kadang-kadang pengurusi ini tak mengikuti pun perbincangan orang. Bukan masalah hak yang tidur tu, hak tak tidur pun orang tidak mengikuti. Ini yang saya menceritakan bagaimana disiplin. Jadi Islam ini sangat-sangat menghormati bukan saja kehebatan ya excellent tadi, tetapi juga disiplin bagaimana kita melakukannya. Dan disiplin itu ialah berasal daripada amal al-jawarih. Sebab disiplin itu dalam diri, bukan di luar. Katakanlah set waktu macam mana pun, disiplin macam mana pun, kalau dia bukan menjadi satu budaya seseorang itu atau budaya sesuatu masyarakat itu, dia tak jadi. Mengapa dalam masyarakat kita ni macam sekarang ni nak ambil apa ni? Vaksin ni. Mengapa masyarakat kita macam? Sebab masyarakat kita, terutama sekali orang Melayu, ialah masyarakat yang tidak berdisiplin. Cakap banyak, kemudian disiplin tidak ada. Daftar, kemudian tak pergi ambil. Kemudian tak daftar, baru nak pergi ambil. Orang kata jangan pergi solat musim ni di Balasah, dia mapu-lapu, kemudian pergi semayat tengah gelap. Akhir sekali, kena habislah kampung tu. Kampung gunung tu. Kampung kawan saya lah tu, Paulimo. Jadi itulah cerita-cerita disiplin. Jadi misalnya, bagaimana dalam solat. Dalam solat itu, sebenarnya solat itu menunjuk, menggambarkan disiplin orang Islam, orang Melayu, orang Islam. Kalau orang Islam dalam negara kita sekarang mengambil wudu berasaskan kepada disiplin wudu, maka risiko kena COVID itu boleh dikurangkan. Mula-mula dia basuh tangan. Menteri lah, Tan Sri Hisham Abdullah lah. Tuan-tuan, balik-balik basuh tangan. Sedangkan orang yang semayang cukup-cukup 5 kali sehari, dia membersihkan tangannya. Bangun pagi nak tidur, bersihkan tangan kerana dia ambil wuduk. Kemudian dia berkomor. Pandemik itu masuk melalui mulut. 3 kali. Madah lagi bukan prik. Tidak. Masuk tu gulu-gulu break. Gulu-gulu break. 3 kali. Alal aqal, lebih kurang. Kemudian masuk air mulut, madah tadi, kemudian istinsyak, air ke hidung. Saya nak cerita amalan istinsyak ini, saya ni kadang-kadang ada sikit sebanyak apa dikatakan macam hidung tak betul lah kan. Pagi-pagi Resedung. Resedung sikit-sikit lah. Bila saya daripada panas pergi ke sejuk atau sejuk pergi ke panas, dia nak bersih. Tetapi apa-apa lagi kita dah buat apa-apa semua sekali ni, selesai. Dan apa kata doktor-doktor kita? Jadi katakanlah dari segitu pun kita tak tahu cara mana disiplin. Kemudian basuh muka, basuh tangan, kemudian basuh kaki. Tidakkah ini satu disiplin kebersihan yang begitu cukup? Saya nak cerita tentang disiplin. Kemudian solat. Dengan tamakninahnya, dengan rakaatnya, dengan apa semua. Itu satu disiplin yang cukup. Kemudian solat berjemaah. Tu imam kata, betulkan saf. Betulkan saf. Orang UMNO betul. Orang PAS kata betulkan bulatan. Orang UMNO kata betulkan barisan. Tak apalah bulatan ke barisannya soal disiplin. Jadi okey. Jadi dari segi perbuatan lahirnya, saya tengok di masjid-masjid kita, dia tu imam takbir dan sebagainya itu, dia duduk tengok barisan dia dulu. Unur sikit. Kemudian, ni naik sikit. Nak unur macam mana? Perut dia bucik. Unur macam mana pun tak boleh. Kalau dia undur, maka kaki dia ke belakang. Kalau dia pergi ke depan, perut dia ke depan. Jadi itu disiplin dia.
Jadi ceritanya disiplin dalam yang nak diajarnya ialah bila kamu dalam saf, dalam barisan, maka kamu hendaklah committed dengan perbarisan itu. Bukan duk macam tu. Kemudian dia mesti bila balik turun tu, maka barisan kita dalam masyarakat mesti betul, mesti lurus, tidak bengkok-bengkok. Sebabnya dia kata barisan yang bengkok itu akan dicelah. Dia kata kalau ada farag, kalau ada kekosongan, akan dimasuki oleh syaitan. Bukan dalam semayang tu syaitan yang masuk. Kita hanya mentafsirkan terlampau rigid. Yang masuknya syaitan al-ins, syaitanul jin. Kalau barisan kita dalam masyarakat renggang, maka musuh-musuh kita masuk. Kalau kita renggang dalam masyarakat kita, maka syaitan akan masuk menghasut kita dan sebagainya. Itu disiplin. Tetapi kita berjemaah kuat. Setiap hari duduk di masjid, tapi keluar saja masjid, kelahi. Keluar saja masjid, kelahi. Kelahi sesama Islam, malah kelahi sama-sama. Masing-masing rasa aku memperjuangkan Islam. Kelahi sesama dia. Jadi ini adakah disiplin? Malah apabila kita bercakap tentang hudud sekalipun, saya sebagai seorang pelajar fiqh, pelajar hukum-hukum fiqh sebagainya, saya melihat hudud bukan dari perspektif kita nak godam orang, kita nak kerak tangan orang, kita nak bunuh orang, kita nak rejam orang. Itu satu aspek yang tertentu. Tetapi sebelum daripada itu, hudud artinya kita perlu mempunyai disiplin yang tinggi dalam hidup kita. Dalam hidup peribadi, dalam hidup masyarakat. Siapa dia yang tidak tinggi disiplinnya kalau tidak berzina dalam keadaan macam ni? Keadaan di mana provokasi apa semua sekali. Jadi kalau kita nak latih masyarakat kita, terutama ada masyarakat perjuangan atau masyarakat awam, bila kita memperkukuhkan disiplin, katalah saya nak cakap tentang pergerakan, nak cakap tentang parti, nak cakap tentang perjuangan. Kalau ahli-ahli parti kita ada disiplin tinggi, tak berlaku rasuah, tak berlaku jual negara, tak berlaku rebutan kuasa, tak berlaku langkah naik kepala orang dan sebagainya, tak jadi. Jadi oleh kerana itu, Hasan Banna kata, satu syarat utama, syarat yang ke-17 dalam perjuangan politik dalam negara kita, perjuangan dakwah dalam negara kita, kita mesti mempunyai disiplin yang tinggi yang berasaskan kepada pembinaan budaya yang jelas. Maka cabaran kita sekarang ini ialah, selain daripada kecemerlangan tadi, kita perlu melatih orang kita berdisiplin tinggi. Yakin terhadap disiplin kita dan mempunyai budaya. Katakanlah kalau kita jadi pemimpin sebuah pertubuhan. Kalau kita tengok orang kita, kerja tak ada budaya, reject. Kalau tengok orang kita, tidak bekerja dengan cara baik, tegur. Kalau tengok orang kita, bekerja ada motif yang lain, bagi tahu. Dan jangan diberi tempat yang lebih tinggi, bagi pada-padan dengan ini yang nak diberitahu oleh Hasan Banna. Oleh kerana itu, faedah kita berbincang usul Ishrin ialah untuk berbincang dengan orang-orang harakah perjuangan dalam negara kita ini, baik perjuangan dakwah, perjuangan ekonomi, perjuangan politik dan sebagainya. Jangan tidak mempunyai budaya kecemerlangan, jangan tidak mempunyai budaya disiplin. Yang tidak ada kecemerlangan budayanya dan tidak ada kecemerlangan atau disiplin dirinya, maka dia tidak boleh menjadi pejuang. Tengok cabaran sekarang ini. Sekarang ini berebut politik. Ada orang kata aku nak naik, ada orang kata aku nak naik, ada orang kata aku nak tutup parlimen, ada orang kata aku nak buka parlimen. Kemudian apa-apa semua sekali tu, saya baca kenyataan agung, saya baca kenyataan gajah-gajah Melayu dan sebagainya. Maka yang saya lihat kekurangan dalam semua senario ini ialah soal kecemerlangan dalam menangani kes perbalahan antara kita dan disiplin dalam menyelesaikan perbelahan sesama kita.
Kita sama-sama tidak ada disiplin. Banyak kita memasukkan percakapan kita, perbualan kita, sikap kita dengan unsur-unsur yang non-disciplinary, yang tidak berasaskan kepada amal qalbiyah yang jelas. Saya pun cakap je sedap-sedapnya. Mungkin saya pun taklah disiplin sangat, tapi sebagai seorang yang boleh cakap, saya cakaplah. Itulah yang dimaksudkan oleh Hasan Banna. Sungguh sikit hari ni. Saya macam duk tengok Tok Muk berpidato di satu pentas di Dewan Api dulu. Dia punya semangat. Ustaz. Dia punya semangat aura tu macam duk pidato atas stage kita tu. Ustaz. Bila kita tubuh API, saya cukup marah orang panggil api. Saya rasa almost dekan-dekan di UM tak panggil api sebab saya marah. Api lain, API lain. Saja yang nak apa tu? Boleh terang sikit. Apa dia? Mungkin tak boleh terang sikit tu. Apa cerita di sebaliknya tu? Sebab bila kita kata ni huruf ni, A akademi, P pengajian, I Islam dah. Sebelum tu AI. Oh ini banyak cerita antara AI dengan API ni. Jadi kata kita jangan melihat sesuatu dari perspektif yang salah. Sebab itu API. Api itu huruf kecil. API api. Huruf besar API api. Dia bernyala-nyala. Akademi pengajian Islam ini dia mempunyai kebijaksanaan intelektual dan sebagainya. Dia tidak akan keputusan dengan api-api sajalah. Itu cara kita. Jadi ini kawan-kawan kita. Tapi saya tak boleh move on lagi dengan pernyataan Tok Muk berkaitan dengan cadangan apa nama? Nak buat McDonald dalam di API itu. Dia ginilah. Maksudnya kalau betul-betul jadi, saya tak boleh imagine sekarang ni apa berlaku di API itulah. Dia macam ni. Kita tidak boleh double standard. Kalau kita boleh menerima McDonald dalam negara kita, mengapa kita tidak boleh menerima McDonald dalam Universiti Melaya? Kalau kita boleh menerima di Universiti Melaya, mengapa tak boleh terima di Akademi Pengajian Islam? Nampak tu? Itu standard itu. Oh, McDonald ini ejen Yahudi. Okey? Ejen Yahudi. Mengapa kita tak kata kepada kedai-kedai yang lain? Banyak lagi ejen-ejen Yahudi. Coca-Cola. Mungkin saya tak boleh kata kepada Coca-Cola. Kata orang, Amerika memecahkan. Ini Nadawi. Imam Nadawi kata, Amerika telah memecahkan pagar besi negara China dengan dua perkara saja. Iaitu minuman tu, konsert. Dua perkara tu. Maknanya, kalau kita nak haramkan semua sekali. Wama syakalaha. Konsert dan teruk-teruk lagi kita. Ada kita ini macam ni lah. Macam ni Ustaz. Saya tak boleh faham almarhum Tok Guru dulu. Dia mengharamkan orang yang kulit. Dikir Barat. Sedangkan TV teruk pada tu tak haramkan di Kelantan. Jadi saya tak boleh faham tu. Tetapi saya tidak mempertikaikan keputusan dia. Cuma saya tidak boleh menerima. Saya pergi Kota Baru sekali. Bila nak bayar bil, dia ada dua barisan kan. Saya termasuk dalam barisan orang perempuan. Dia kata, cik, ni pak perempuan ni. Saya kata, saya ingatkan saya ni perempuan. Saya pun keluarlah masuk lelaki-lelaki. Jadi kadang-kadang Islam yang kita lihat tu Islam yang secara kulit ni. Bukan. Tapi penyokong-penyokong Tok Guru jangan marah kat saya. Saya hormat dia sampai ke langit. Tapi nak ceritanya kadang-kadang benar kita tak boleh faham. Tapi Tok Muk jangan cerita pengalaman peribadi dengan almarhum Tok Guru Aziz ni. Nanti di ujung kita tanya sikit. Sebelum kita pergi ke Dr. Kamil dulu. Inilah Ustaz.
kalau nak tanya bab tu, buat satu ruang nostalgia. Bolehlah. Kalau perbualan macam kita cerita macam dengan Tan Sri Harusani pun tak lengkap, tak cukup lah. Takut timbul prejudis banyak. Dia kena belah malam tu baru ada nostalgia betul. Mood dia tu, mood dia. Pukul 10 malam tapi lewat lah pula kan. Cuma balik pada isu yang kita sedang bincang ni, untuk Dr. Kamil ulas sedikit lagi, kecenderungan masih lagi kita maksudnya melihat kepada setengah pihak yang terlalu fokus kepada amal qalbi, ataupun yang ni dinamakan juga tasawuf lah kita kata, ataupun yang dinamakan juga sebagai latihan kerohanian dan seumpamanya itu, dengan mereka yang terlalu fokus kepada amal jawarih ataupun jawahir ini, maka kadang-kadang dilihat tidak selari lah. Sebagaimana para sahabat dulu ataupun Rasulullah dan para sahabat mengajarkan bahawa itu yang konsep wasati, yang pada Ana banyak belajar konsep wasati ini dengan terkait lah secara teori dan praktikal, sama ada dalam kelas ataupun dalam tulisan-tulisan. Kebetulan Dr. Kamil dulu ada projek khas di interview sampai Qardawi apa semua tu, untuk bincang isu wasatiyah tu. Jadi saya agak terkilan bila mana tukar kerajaan ni, konsep itu dah tak dengar dah. Sedangkan orang yang benar-benar membawa idea itu adalah Qardawi sendiri. Bukannya Datuk Seri Najib. Jadi kita sedikit terkilan kenapa sudah tidak dibincangkan macam dulu, sedangkan ianya adalah satu gagasan yang wajar diteruskan. Di samping mari ahli politik lain bawa gagasan-gagasan mereka masing-masing. Mungkin Dr. Kamil ada pandangan tertentu akan hal tersebut. Saya sama dengan Datuk Muk tadi. Walaupun sebenarnya lengkap melengkapi antara amalan zahir dengan amalan batin, tapi sebenarnya amalan batin duduk depan. Sebab dia sebagai dorongan, dia sebagai objektif. Amalan batin ni, kita sebut amalan hati ni, untuk petang ni saya sebut, ada 16 perkara kita kena kemukakan. Saya secara cepatlah. Satu, soal keikhlasan ni. Jadi kalau dia sebut tadi, kalau betul-betul orang tu ikhlas, dia tak nak berebut tempat dia tak sesuai. Saya tak berebut nak jadi Perdana Menteri. Saya tak berebut jadi Menteri Besar. Saya tak berebut nak jadi Menteri atau Rakyat atau Exco. Saya hanya dari guru sebab saya lebih layak jadi guru besar. Duduk sini habis lah. Tak jadi timbul soal macam-macam tadi. Sebab tu Imam Ghazali tak ada alaikat ikhlas. Yang kedua soal keyakinan. Pergi soal perjuangan. Apa yang kita yakin dalam perjuangan kita. Tapi kalau tidak ada keyakinan tu, maka dia marilah berebut pangkat, berebut jawatan, berebut gaji. Walaupun makan gaji buta pun sanggup terima. Pada itu cukup memalukan lah. Makan gaji buta, tak buat kerja ni. Dia gaji berpuluh-puluh ribu. Tak buat kerja satu. Sekarang ada sibuk apa kerja-kerja timbalan menteri. Tahun, 2 tahun. Atau apa kerja duta-duta. Duta tak tahu duta mana-mana. Duta Mesir ke, duta Saudi ke, duta Arab. Akhirnya duduk di Malaysia. Jadi ini orang panggil contoh-contoh di mana keyakinan kita. Lepas tu tafakur. Dalam kita nak pergi kepada objektif tadi, kena tafakur. Tafakur, orang tak boleh banyak bicara tafakur. Kemudian khusyuk. Nak balik khusyuk tadi. Kemudian muraqabah. Kalau setiap orang rasa buat apa-apa, dia kena muraqabah. Istibarah muraqabah, terima gaji muraqabah, tanya duit muraqabah. Kemudian khusyuk. Kemudian warak. Warak kena pada orang bagi 10. Kita kata cukup dengan 8. Ambil 8 sudahlah. Warak. Kita warak ni pandai pula. Kemudian tawakal. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bayar tahayat 1000 dinar. Kemudian mahabbah, kasih sayang. Kalau ada kasih sayang politik, tak terima nak menyembelih ni. Kita sayang, bukan sayang kepada sesama Islam saja.
kepada orang bukan Islam. Saya kita nak ajak kiri kanan ni orang bukan Islam. Saya duk fikir saya macam mana. Sanggupkah kita nak pergi ke syurga? Dia kaji kiri kanan kita ni, kita pun tak dakwah dia. Esok dia tanya kita di akhirat, bila mau dakwah aku? Ha, kiri kanan saya ni bukan Muslim. Saya tak pernah buka Islam kemudian pada mereka. Kami dah mati dah. Ha, kamu dah rajak. Harap kepada Tuhan yang bagi banyak mana kepada kita. Kalau dia kau takut. Ha, yang ni bos saya nak suruh takut ni. Betul tak betul? Orang kata Imam Hasan Basri. 40 tahun tak senyum. Takut Tuhan. Ha, kita ni dengan gelak ketawa. Pergi karaoke pula. Pergi minum arak pula. Ah, sabar pula. Watawal sobis sobri tu. Ha, nak siapa buat sabar. Reda. Syukur. Ghirah. Apa kita panggil? Rasa cemburu kepada agama. Hayak malu. Nabi kata, kalau tak malu kan, buatlah apa saja kamu tak malu. Sekarang ni Malaysia ni, tak malu kau orang ni. Dia ketua-ketua, pemimpin parti politik, pendakwah, ulama, tok lebah. Tak malu kau orang. Tu sanggup buat apa-apa saja tu. Akhir sekali taubat. Sebab tu kalau kita pergi balik, Imam Ghazali lah. Ambil Ihya Ulumuddin 1. Sebab tu Imam seperti kata, kada ihya'u ayyakuna Qur'anan. Nah, saya sebab tu bab tasawuf ni, tak lagi jauh lah. Ambil Minhajul Abidin, ambil Ihya Ulumuddin, cukup dah insyaAllah. Dan Imam Ghazali, kita nak ikut Nabi jauh sangat. Nak ikut sahabat-sahabat apa penat sangat. Imam Ghazali sebagai contoh manusia biasa, ya boleh kita ikutlah bagi saya. Selain pada tokoh-tokoh lain lah. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz? Boleh. InsyaAllah kita di penghujung perbincangan pada hari ini. Adik Tomo dengar ya? Ya, dengar. Saya tak ada masalah. Baik. Untuk rumusan lah hari ini sebelum kita itu, dan kalau Tok Muk nak tambah-tambah sikit cerita-cerita penyedap petang ni. Apa yang sesuai untuk dikongsikan dengan kami lah. Sebagai penutup, seterusnya kalau nak kongsi sikit cerita, kita tutup depan ini. Dia usul Ishrin ini ialah prinsip-prinsip yang patut dijadikan asas apabila kita membuat usrah sesama sendiri. Jadi sama ada usrah tu ialah usrah untuk meningkatkan kemampuan diri atau untuk meningkatkan kemampuan organisasi atau kemampuan masyarakat atau kemampuan negara. Jadi mengenai usul yang ke-17 ni ialah kata Imam Banna, kita perlu menumpukan kepada pembersihan diri, kuatkan disiplin dan pacakkan dalam hati kita untuk menjadi excellent, membuat sesuatu yang lebih baik, maka kita boleh jadi pejuang yang boleh memberi manfaat kepada kita. Jadi kalau saya nak cerita tentang pengalaman hidup, banyaklah Ustaz. Cerita perfectionist ni, biarlah saya mengaku kekurangan saya. Kan? Bila saya masuk ni cerita sedap ni. Masa saya duduk di Mesir, boleh cerita ni Ustaz? Boleh ni? Masa saya duduk di Mesir, kata saya dah saya tabat lillah dah. Tak sih masuk politik ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minas siyasah. Itu saya punya tekad. Sebab saya duduk di Mesir ni zaman Presiden Nasir dan zaman Anwar Sadat. Dan kita baca banyak, masa tu masa muda. Saya membaca majalah baru pada setiap hari. Saya membelanjakan duit untuk majalah saja. Setiap hari saya membaca majalah baru. Dan saya bacalah segala kebanyakan. Maka saya tahu bahawa politik adalah sangat kotor. Maka saya katakan, politik itu hanya untuk orang politik sahaja.
Jadi saya ni nak jadi orang akademik ke, nak jadi pendakwah ke, nak jadi orang politik. Maka markah untuk saya jadi ahli politik tu sangat rendah, very low. Jadi bila balik Malaysia, betul Tok Mok buat analisis SWOT kan? Analisis SWOT tu. SWOT analisis tu minta lah. Betul lah tu. Bila balik Malaysia, guru-guru saya di dalam Puri, mari Ustaz Mok, kita masuk pasar. Kita mesti bersih pas daripada kekotoran apa-apa semua sekali. Sebab ulama lepas dia pergunakan oleh orang politik untuk justify dia punya keputusan. Allahu Akbar. Saya masuk dalam ulama PAS tu, baru saya tahu cerita. Siapa sebenarnya yang mengkafirkan orang UMNO? Awal ni, dia baru cerita lah. Begini. Mula-mula tu, berjenaka ya, berbekat selawar. Tapi bila didengar oleh umum, mesti dipertahankan. Oh, kena masuk jail lah, kena masuk apa-apa semua sekali. Buatlah pembersihan lah kononnya. Pembersihan kononnya sampai cerita-cerita ni nanti satu masa. Saya nak cerita, saya dengan Datuk Asri, saya dengan Wan Smail, saya dengan Datuk ni Aziz, saya dengan apa-apa semua sekali. Maka berlakulah krisis tahun 78. Saya boleh sumpah senang apa semua sekali lah. Sebagai pengacau apa semua sekali. Pasal ada seorang tok guru tu, dia kata macam ni. Mahmud Zudi ni anak Haji Majid. Anak Haji Majid dulu lagi mau jadi pengacau politik. Masuk pilihan raya dengan calon bebas apa semua sekali. Kita terasa sedih sebab niat kita adalah, bukan nak justify saya ni, niat kita adalah bersih. Kerana kita nak melihat parti perjuangan kita ni ialah parti yang betul-betul memperjuangkan Islam, tidak ada kekotoran lain. Itu idealisme seorang muda. Oleh kerana itu, bila bergerakkan, pecah. Bila berlaku pecah, tubuh parti baru. Bila tubuh parti baru, duk berasa hebat dah ni. Okey. Bila berasa hebat, kita pergi carilah orang-orang yang kita rasa bakal pejuang yang boleh dilatih. Macam kita pergi cari ayam, kita nak laga ke ayam, nampak botok kepala tu kita ambil calon apa semua sekali. Lepas saja pilihan raya, kita tahulah bahawa keburukan yang kita rasa berlaku dalam PAS tu, dalam parti yang baru kita tubuh lebih teruk lagi daripada yang kita pecahkan itu. Maka terasalah rasa bahawa saya telah melakukan sesuatu yang karut, yang marut, yang khayal. Tetapi alhamdulillah, kita punya niat yang baik itu masih ada. Maka berlakulah berbagai-bagai peristiwa. Ini nak cerita Ustaz, kalau bab-bab politik ni, saya dimarah oleh Hussein di hadapan Mahathir, di hadapan Babo, di hadapan Datuk apa-apa semua sekali. Dia maki saya. Sebab surat dia tu, saya masukkan dalam Surat Khabar Utusan Melayu. Masalah surat saya yang menolak berjasa masuk Liberation Nasional. Ini cerita masalah hati. Kemudian, saya buat keputusan bahawa dunia politik bukan dunia saya. Sampai sekarang pun, saya rasa insya-Allah lah, saya dah umur tua dah, mungkin saya boleh bercakap dengan orang politik tanpa takut satu sen kerugian pun. Boleh bercakap dengan Najib, boleh bercakap dengan Tun Mahathir, boleh bercakap dengan Haji Hadi, boleh bercakap dengan abang mak kita, boleh cakap semua sekali. Tetapi kita punya objektif untuk sesuatu yang baik itu insya-Allah akan kekal. Tetapi sekarang ni bila tua, kita menerima. Ini sukanya. Menerima bahawa politik dan orang politik itulah. Kalau kita boleh menerima politik dan orang politik, maka itulah seada-adanya. Tak payah lagi kita nak fikir, nak back kiri, nak godal sini, nak apa semua sekali. Akhir sekali kita hanya akan menjadi tikus. Menebuk labu saja. Jadi oleh kerana itu, sekarang ni, bila dalam kacau-kacau sekarang ni, saya menerima baik semua bahawa orang-orang politik itu mempunyai asas perjuangan yang cukup. Cuma oleh kerana dalam suasana dan faktor ini, maka saya katakan apa yang perlu bagi mereka ialah kita mesti memperincikan
memperdalamkan bagaimana niat perjuangan mereka itu lebih besar daripada apa yang dapat dipikul oleh mereka itu di luar. Maka untuk memikul tugas yang besar ini, saya suka juga bila nak cakap dengan apa tu Abang Mak Sabu. Dia kata saya balik-balik tu jawatan tak ada dah. Jawatan habis dah. Orang dah apa tu jatuh dah kerajaan pada hari itu. Jadi saya pun suka juga, tapi baguslah juga dia boleh tahan macam tu. Tetapi tekanan psikologi dari segi orang politik itu sebenarnya kita kata sekarang ni kamu tak betul, kamu tak betul, kamu tak betul. Tapi mereka itu dengan hati yang sebesar itu, dengan hati yang sebesar itu, dengan kes yang sebesar yang ada sekarang, sebagai para pendakwah kita perlu bantu mereka semua sekali. Ini akan saya cakap besar ni. Kita perlu bantu mereka semua sekali. Kerana semua mereka itu terjebak dalam satu komlut yang mereka sendiri tidak mampu untuk keluar daripada komlut itu, dan mereka pula tidak mampu untuk meminta tolong daripada luar untuk menghilangkan mereka itu daripada komlut itu. Maka di sinilah lahirnya apa yang dikatakan para pendakwah yang boleh faham tentang apa yang Hasan Banna maksudkan, bahawa kita mesti memperkukuhkan dari aspek kejiwaan kita sehingga politik negara kita tidak menjadi politik yang membawa kehancuran kepada umat dan bangsa. Maaflah Ustaz, saya ni macam kita katakan kijang liar, dia lepas sikit jadi dia apalah, sorry lah kalau gitu. Tapi cukup kira tu. Apa nama, tidak terkurang dan tidak terlebih. Alhamdulillah, sedang-sedang. Okey. Okey, Dr. Kamil boleh penutup seminit 2? Sebelum kita tutup perbincangan petang ni. Minit pertama saya nak balik pada hadis Nabi tadi lah. Semua kita hafal. Dalam tubuh manusia ni ada serta daging. Al-qalbu tu, kalau dia baik, maka baiklah. Maka premis inilah yang kita kena pakai. Buat kok mana pun, nak betul perbuatan zahir kita, kena mula dengan bentuk dalam. Sebab tu dia tekankan sangat dalam tasawuf tadi, takhalliyah dan tahalliyah. Jadi kalau kita pergi takhalliyah, mana kena buat dia cat-cat lama tu, baru kita apa cat baru. Jadi masalah sekarang ni, ramai tak ada takhalliyah. Dia pergi tahalliyah terus. Bila dia pergi tahalliyah terus, tu maknanya kita pergi tompok cat atas cat hak lama ada. Jadi kena bersih dulu. Hebat tu bidalan tu tu. Hebat tu. Tidak kikih buah dekuk. Yang kedua, minit kedua ni saya nak sebut. Dalam politik, kalau ada dakwah, kalau apa, kita tak boleh putus asa. Dan kita balik pada cerita Nabi Ibrahim kena bakar tu. Pada masa tu, ada cerita dia kata burung pergi ambil air, curah. Padahal, di muncul burung tu apa sangat kepada air tu. Yang maknanya, kita buatlah usaha kita setakat mana. Datuk Muk dengan MDN dia, saya dengan Yasser, Usludin saya, orang tu dengan akademik dia, orang dengan. Buatlah masing-masing insya-Allah. Sebab tu Tuhan suruh buatlah setakat upaya kamu. Maksudnya Tuhan bagi kepada kita niat yang kita nak tu, maka ada kerja-kerja kecil, tapi kerana niat besar, maka ganjaran besar. Tapi ada kerja nampak besar, tapi niat kita kecil, mungkin Tuhan bayar dengan kecil saja. Dia sebab terbalik pada hadis nama malu bin nama likulli imam nawa tu. Hadis itulah hadis yang paling sahih sekali. Hadis Umar Ibn Khattab tu paling sahih sekali. Duduk nombor 1 dalam kitab Riyadhus Shalihin dan dalam kitab lain. InsyaAllah lah kita buat kerja lah sama-sama. Ini pun kerja-kerja kita ni walaupun 450 orang tengok, tapi kalau lepas minggu 45,000 orang tengok. Bagi saya lah sebagai orang yang kedai ni, tu pun cukup besar lah. Sumbangan kita setakat yang kita boleh bagi. Kalau Ustaz Muk kena tanjuk lagi kat ni. Orang nak dengar ke, dan saya dengar dah 2 siri dah. Dakwah tu memang hebat lah. Minggu lepas pun hebat, hak kemarin pun hebat. Saya cukup gembira lah.
Habis dengar dari kat tua-tua ni mudah nak mengatai mata pula. Tak syukur sangat dengan nikmat yang Tuhan bagi. Nikmat idea, nikmat makan ni, nikmat rezeki yang macam-macam. Jadi Tuhan bagi kepada saya ni hati mudah nak menangis saya ni. Pasal nikmat benda ni pun tak boleh nak balas kepada saya. Ya. Wallahualam. Bagus. Alhamdulillah. Satu pesanan yang datang daripada hati daripada kedua-dua tok guru kita ni, dan saya ingat para pendengar yang terdiri daripada ramai kenalan ataupun bekas anak murid Dr. Kamil dan juga Tok Muk sendiri boleh ambil manfaat dan panjang-panjangkan kita punya siri ni kepada sahabat-sahabat lain. Sebagaimana kita maklum, ada 3 sesi lagi dan ada cadangan untuk diteruskan tapi kita belum buat keputusan. InsyaAllah kita tengok lagu mana keadaannya, insyaAllah. Jadi untuk siri ni kita tamat di sini dulu. Terima kasih banyak-banyak kepada Tok Muk dan Mei. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan untuk siri ke-18, 19 dan 20 insyaAllah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.